Yang dah lepas part-part yang aku cerita tadi akan hadir satu sesi dengan lembaga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Fakin Tokai, welcome to my channel. So, apa khabar semua hari ni? Kali ni aku dah nak sembang santai lah, nak cerita sikit pengalaman aku hadir sesi temu duga pemilihan masuk tentera dulu kan. Perkara ni dah berlaku lama dah. Aku hadir temu duga tu tahun 2000. So sekarang dah 2021, dah 20 tahun lebih lah. Sebelum aku nak cerita lebih lanjut tentang pengalaman aku menghadiri temu duga kemasukan tentera ni, aku nak jelaskan sikit lah. Duga tentera ni bermacam-macam. Ada yang lebih lama daripada aku, ada yang zaman aku, ada yang lebih baru. Jadi kita tak boleh nak buat perbandingan lah. Institusi yang kita masuk tu pun berbeza-beza. Jadi ada macam-macam jenis interview untuk masuk tentera ni. Aku just nak cerita pengalaman je lah kan, nak kongsi. Mungkin ada skot-skot yang dengar ni boleh imbas kembali apa yang kita lalui dululah. Mula-mula sekali aku SPM tahun 99. Tahun 99 ni adalah tahun terakhir SPM guna sistem aggregate dan pangkat. Jadi bila SPM tahun 99 ni, korang boleh apply masuk universiti guna result percubaan SPM. Zaman ni kau kena beli satu borang untuk apply masuk universiti ni, namanya borang UPU. Dalam borang UPU tu, antara universiti ataupun pusat pengajian tinggi yang tersenarai adalah satu tempat yang bernama ATMA ataupun Akademi Tentera Malaysia. Antara tiga pilihan tu, aku termasuk dalam ATMA ni. Aku masukkan dalam pilihan aku untuk aku apply lah untuk universiti. Jadi apa yang membezakan ATMA ni, lepas kau apply, result SPM tak keluar lagi, kau apply based on result percubaan. Kau apply tak sampai beberapa lama kan, beberapa minggu je kau dah dapat panggilan temu duga beserta surat tu nyatakan keperluan-keperluan temu duga ni lah. So dalam surat panggilan temu duga ni, dia ada senaraikan lah keperluan-keperluan dia. Antara pakaian apa nak bawa, bila temu duga ni akan berlangsung, tempoh temu duga 2 minggu lah tempoh temu duga ni, dan dekat mana. Temu duga tahun tu dibuat di Johor, Camp Majidi. So aku pun buat persiapan yang sepatutnya lah. Baju, bawa beg, pergi buat x-ray dekat hospital kerajaan. Ibu aku pun bagi 200, dan pada hari yang ditetapkan aku pun naik bas bersama seorang schoolmate aku ni. So 2 orang daripada kami memang ada apply ATMA ni. Perjalanan Kedah ke Johor ni mengambil masa semalaman. Jadi naik tengah malam, subuh esok sampai kat Johor. Jadi sampai kat stesen Balakin tak salah aku, memang nampak ada ramai orang, dan pergi salin baju dekat toilet memang dah ada ramai orang lah. Nampak macam kami lah pakai salin, pakai baju yang smart tu kan, baju kemeja lengan panjang dengan seluar. So salin lah, ada tegur 2-3 orang datang interview, memang ramai lah. Jadi dekat situ dah start buat kawan lah. Jadi selesai salin baju apa semua, kau turun kat tepi jalan tu, kau nampak ada anggota tentera dah pegang pelekat dia tulis ATMA. Jadi kau pun pergi dekat anggota tentera tu, kau cakap kau ni calon interview, dia suruh kau naik truck. Dia tak ada kira dah, dia tengok siapa yang datang, pakai smart, mengaku calon, naik truck 3 tan. Jadi naiklah truck 3 tan. Cukup orang je, truck tadi pun jalan lah bawa kami yang saling tak mengenali ni. Aku dengan kawan aku kenal lah, yang lain tak kenal, tapi orang lelaki biasanya kami okey je, boleh sembang tu kan. So dia bawa kami ke Camp Majidi. Camp Majidi ni setahu aku dah tak ada dah. Dekat Camp Majidi ni kau akan berkumpul dekat satu dewan. Dekat sinilah kau buat pendaftaran dan sebagainya kan. Dia bahagi kau ikut kursus yang kau apply dulu. Jadi tiap-tiap hari selama 2 minggu tu, kau akan daripada bilik penginapan, agak jauh juga, tiap-tiap hari kena naik 3 tan, dibawa ke dewan tu untuk aktiviti-aktiviti dia. Seingat aku ramai jugalah, ramai 1000 ke 2000 orang. Aku dimaklumkan pemilihan tu nak pilih dalam 270 macam tu. So kehadiran ada dalam hampir 2000 dalam pelbagai bangsa. Calon yang hadir ni dari seluruh Malaysia, sama ada lelaki, perempuan, daripada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung, semua ada. Untuk maklumat korang, Akademi Tentera Malaysia ni, ataupun sekarang dikenali sebagai Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dia menawarkan pengajian dan latihan kepada ketiga-tiga perkhidmatan. Jadi kalau kau masuk ATMA tu, kau boleh jadi Navy, Darat dengan Air Force. Macam aku cakap tadi, sesi temu duga ni ikut jadualkan 2 minggu lah, 2 minggu. Sehari 2 pertama tu dia lebih pada pendaftaran, dia semak dokumen. Ada orang yang tak bawa dokumen, kena pergi photostat apa semua. Ada yang mak bapak hantar, senang lah kan nak settlekan. Macam aku datang dengan bas daripada Kedah ni,
yang mana ada tu dah bawa lah. Pada peringkat permulaan tu ada ujian bertulis. Ujian bertulis ni lebih kepada pengetahuan am pasal Angkatan Tentera Malaysia. Dia tanya soalan pasal tentera darat, tentera laut, tentera udara. Dah kata pemilihan tentera, takkan tak ada ujian kecergasan kan? Okey, ujian kecergasan tetap ada. Ada lari jarak, aku tak ingat berapa, tapi aku dapat nombor 3 lah. Pemilihan ni dia siang saja, malam tak ada apa. Maknanya habis petang kau balik ke bilik penginapan, urusan ni lah. Tapi tak boleh lah keluar, sebab memang tak boleh keluar lah. Kau duduk dalam camp saja kan. Dia bertanggungjawab atas keselamatan kita, jadi dia tak bagi kita keluar lah. Maknanya pagi kau lapor ke dewan tu ada apa-apa aktiviti, sampai ke petang balik duduk di bilik penginapan saja. So tadi aku dah cerita awal-awal ada ujian bertulis, kemudian ujian kecergasan. Yang ketiga dia ada ujian kesihatan. Ujian kesihatan ni yang mencabar sikit. Macam aku ada mata aku ada rabun sikit, ada sangkut lah mula-mula, tapi bila doktor buat tara check, dia kata okey, tahap rabun aku ni boleh diterima, jadi aku selamat lah. Tapi sebenarnya aku dah diasingkan lah. Dia ada check darah, aku ingat lagi ada calon yang pitam. Waktu cucu keluar darah tu pitam, sebab ada orang memang jadi tak boleh tengok darah kan. Jadi agak kelakar agak lah kalau fikir balik. Part ujian kesihatan ni, mana-mana anggota tentera yang ataupun mereka yang pernah hadir pemilihan anggota tentera ni akan lalui satu ujian yang memang agak sensitif di mana kau punya bahagian sulit tu akan kena check lah. Jadi apa yang berlaku, kau masuk bilik tu, macam time aku masuk tu ramai, aku tak ingat 8 orang. Doktor suruh langun atas, dia suruh kau turunkan seluar kau, nak tengok kau punya anu lah. Kemudian dia suruh kau batuk. Aku tak tahu kenapa ujian dia macam tu, tapi memang itulah ujian dia. Kau londe seluar kau bagi nampak anu, dia suruh kau batuk. Ikut turn lah, batuk. Jadi seorang sekali batuk, okey, pakai seluar balik. Pakailah seluar. Masa ni kau tak ada masa nak tengok kawan kau punya kan. Kau jaga kau punya sendiri je. Sebenarnya kan, sepanjang daripada hari pertama sampai ujian kesihatan tu, dah hampir 2 minggu tu kan, sebenarnya dia tak ada buang siapa-siapa pun. Tapi orang makin berkurang, sebab bila betul-betul kau lalui sesi pemilihan ni, kau dibenarkan menarik diri. Sepanjang kau ikuti sesi pemilihan tu, siapa-siapa yang rasa dia tak boleh follow, dia akan tarik diri lah. Jadi sebenarnya by the time dah sampai peringkat ujian kesihatan tu, dah tak ramai dah. Dan bila ujian kesihatan ni lagi ramailah yang kena kena pancung lah kita kata kan. Aku tengok masalah utama dia, macam aku tadi rabun, kemudian ada kandungan air kencing korang ni, aku tak pastilah kan dia ambil apa, memang ada kandungan yang tak lepas lah. Dan lain-lain macam yang kau orang selalu dengar kan, tangan tak lurus, tapak kaki tak rata, itu memang ada. Jadi sebenarnya sampai peringkat akhir ni tak ada pun dia buang orang, tapi kebanyakannya tarik diri. Pada peringkat kesihatan ni yang dibuang. Selain pada ujian-ujian tadi, ada juga sesi-sesi yang macam dia nak test kau punya keberanian kan. Dia suruh kau buat persembahan, solo ke berkumpulan, buat bercerita. Kau naik tak dalam dewan tu ada pentas, kau buat persembahan. Macam-macam lah kau boleh tengok. Daripada sini pun dia dah test kau punya jiwa tentera kau tu. Kalau askar dia berani buat. Korang jangan salah faham pemilihan tentera ni dengan latihan tentera. Waktu pemilihan tentera ataupun temuduga ni, dia tak ada istilah taji atau hell. Kau buat senaman-senaman biasa yang biasa kau buat kat sekolah, itu saja. Kalau kat sekolah pun kau tak begitu aktif apa semua, mungkin mencabar. Tapi sebenarnya apa yang berlaku dalam tentera berbeza sangat waktu pemilihan ni. Staff yang buat pemilihan ni tak jentik pun kau. Tak jentik pun, dia cakap baik-baik semua, memang berbeza lah. Kalau yang lulus nanti terkejut lah dia masuk askar. Beza layanannya. Jadi yang dah lepas part-part yang aku cerita tadi, akan hadir satu sesi dengan lembaga. Lembaga apa? Lembaga ni bukannya makhluk, tapi dia adalah ada satu board, kita kata board dalam bahasa Inggeris, dan terdiri daripada pegawai-pegawai kanan tentera, diketuai oleh seorang berpangkat general lah, brigadier general ataupun setaraf lah. Dalam sesi ni kau akan masuk, dia masuk secara berkumpulan. So ada sesi interview interview soal jawab. Kenapa minat masuk tentera, ataupun dia akan soalan-soalan peribadi by individu lah. Mungkin dia nak tengok kau punya tahap confident apa semua. Jadi sesi ni lah sesi terakhir dalam sesi temuduga kemasukan ke Atma ni. Bila dah habis lembaga nombor 3 ni, itulah sesi terakhir. Jadi bila semua orang dah habis, kita tak tahu, tak salah aku, kita tak tahu siapa yang dapat.
ataupun ada hint tapi sebenarnya kita tak tahu siapa yang dapat. Jawapan diterima melalui surat beberapa minggu lepas kita tamat sesi menghadiri sesi pemilihan ni lah. Tamat sesi pemilihan yang mana ibu bapa datang ambil tu, ibu bapa datang ambil lah. Kalau yang tak ada ibu bapa datang ambil, staf pemilihan tu dia uruskan kenderaan. So macam aku dapat kereta api daripada Johor sampai Batuas. Daripada Batuas ke Kedah tu aku kena cari bas sendiri. Alhamdulillah 2-3 minggu lepas tu dapat surat tawaran masuk ke ATMA. Jadi di situlah mulanya kisah aku masuk tentera. Macam yang aku cakap tadi, ada macam-macam jenis pemilihan masuk tentera, saluran yang berbeza-beza. Jadi korang boleh komen korang punya macam mana cara korang masuk tentera, macam mana sisi pemilihan yang korang lalui, yang selalu keluar iklan surat khabar tu ke, atau macam mana, cuba cerita. So pada kawan-kawan kenalan yang masih dalam perkhidmatan, selamat maju jaya, teruskan bertugas untuk negara. Kami kat luar ni dah mulakan hidup baru lah. Okey, itu saja yang aku ada untuk video kali ni. Kepada yang baru sampai channel aku ni, bolehlah korang subscribe, komen dan like video aku ni, atau bagi cadangan-cadangan untuk video akan datang. Sampai di sini saja, aku ucapkan Assalamualaikum.